Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang ini zaman free for all. Siapa-siapa pun boleh membuat kenyataan bagi pihak parti, khususnya UMNO. Semalam dilaporkan bahawa Zahid Hamidi, Presiden UMNO, mengarahkan semua pemimpin UMNO yang berada dalam kabinet dan GRC meletak jawatan sebelum Februari tempoh diberikan. Dan sebab itu for short while aja, satu laporan lain, Zahid menafikan bahawa beliau ada mengeluarkan kenyataan berkenaan. Semalam adalah mesyuarat ketua-ketua bahagian UMNO yang dipusikan oleh Zahid. Sebelum itu, early on, juga laporan itu dikatakan Zahid mengarahkan atau mengumumkan bahawa Anwar Musa dipecat serta-merta sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung Jawatankuasa Mufakat Nasional, berdua sekali. For obvious reason, Anwar Musa dikatakan tidak selari dengan hasrat UMNO, dan lebih kenyataannya mendahului Presiden dan lebih kepada sokongan kepada Bersatu daripada UMNO. Bukan saja sekarang everybody can, especially di peringkat MT atau pemimpin bahagian, boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan UMNO itu UMNO ini, sedangkan ia bukan endorsement dari Majlis Tinggi. Malah ada juga statement keputusan dibuat oleh Zahid sendiri, bukan dari endorsement Majlis Tertinggi UMNO. So reaksi KJ semalam, dia kata kalau betul itu arahan, sebab dia pun bukan ahli Majlis MT, kalau dia kata betul itu arahan daripada Majlis Tertinggi, dia akur dengan keputusan itu untuk letak jawatan sebagai Menteri Kabinet. Tapi so far tak ada pun. So kita confused. Yalah. Untuk biasa nak apa nak confuse, tapi kita yang dah buat report ni, kita confuse lah. Sebenarnya arahan itu valid ke tidak, kan? Arahan itu valid ke tidak, ataupun dia laporan biasa. Tapi cerita-cerita macam ini, macam arahan untuk letak jawatan dalam kabinet, untuk letak jawatan dalam JLSC, selepas ia tular, walaupun ia dinafikan selepas itu, you have to manage the damage has been done. Orang lebih percaya pada yang keluar awal tu, pada penafian later yang orang tak react pun, orang tak perasan pun. So sepatutnya macam dulu, kenyataan apa berhubungan keputusan parti, ia mesti daripada MT. So Presiden yang bercakap, yang keluarkan kenyataan atau diinterview oleh media atau buat press conference, atau Setiausaha Agung yang keluar kenyataan dengan memulakan bahawa mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO bersetuju bla bla bla. So sekarang dah tak terkawal komunikasi di peringkat Majlis Tinggi, paling tinggi sekali, badan paling tinggi sekali dalam UMNO, tidak terkawal. Siapa pun memulakan kenyataan. Yang galak juga mengeluarkan kenyataan sekarang ialah Pengarah Pilihan Raya UMNO, Tajudin Rahman. Macam-macam keluarkan. Tak, macam-macam lah kenyataan beliau, yang seolah-olah menggambarkan itu sebenarnya diendorsekan oleh UMNO. Tapi bila so dalam mesyuarat bahagian baru ni, dari lepas, Anwar Musa meluahkan perasaan beliau apa yang sebenarnya berlaku.
Lepas itu dia pun mesyuarat bahagian tu, daripada situ agaknya ada desakan untuk ketepikan Anwar Musa. Ini perlu bersatukah? Anwar Musa ini selayaknya jadi Setiausaha Agung Bersatu. Malah ada yang mengusulkan agar saya dipecat daripada parti. Saya ingin mencabar mereka-mereka itu yang belum kenal perjuangan saya, yang telah menjadi UMNO nombor 000124 daripada 3,4 juta ahli. Saya ahli UMNO yang ke-124 yang bersama menghidupkan semula UMNO sewaktu UMNO diharamkan. Rekod saya juga, saya tidak taksub kepada individu. Saya pernah meninggalkan Tengku Razali apabila dia meninggalkan parti. Saya saja satu-satunya anggota Kabinet Mahathir yang hari ini tidak bersama Dr. Mahathir, walaupun rakan kabinet saya yang lain mengikuti Dr. Mahathir. Walaupun saya tidak mungkin boleh melupakan jasa Dr. Mahathir, tetapi saya tidak taksub kepada individu. Rekod ahli nombor 124 menjadi ahli UMNO seumur hidup sejak tahun 1978 hingga kemari, kalah berkali-kali, menang berkali-kali, berada dalam jemaah menteri dan di luar menteri, pernah ada pangkat, pernah duduk tanpa sebarang pangkat. Namun rekod saya, mudah-mudahan hingga ke akhir hayat, saya tetap memperjuangkan dan mendukung perjuangan UMNO sampai ke penghujung nyawa saya. Tapi itu tidak bermakna saya akan menjadi pemimpin yang terhege-hege untuk mendapat apa juga jawatan dalam politik. Saya bukan orang yang akan berebut-rebut untuk mendapatkan apa-apa kedudukan. Malah saya seharusnya bersyukur Allah SWT telah memberikan lebih daripada yang selayaknya kepada saya. Menteri sudah, ketua bahagian sudah, menteri kampung sudah, menteri bandar sudah, di atas sudah, di bawah sudah, menang sudah, kalah sudah. Apa lagi ya Anwar Musa mau? Cuma satu perkara, jangan mencabar kewibawaan saya tentang kesetiaan saya kepada parti. Belum tentu orang lain yang mencabar saya punya rekod yang lebih baik dalam kesetiaan kepada saya. Saya diuji berbagai-bagai, dituduh, difitnah, SPRM, LSDN, didada media, nak dihalau negeri, nak dibuang negeri. Apa yang saya tidak lalui? Saudara-saudarilah yang menjadi saksi. Bagaimana pejabat UMNO kita di Pasir Tumbuh dibakar kerana kita mendukung UMNO. Tuan-tuan pemimpin cawangan menjadi saksi. Waktu kita mula nak mengedarkan borang UMNO baru, najis pun orang bungkus borang-borang yang kita edarkan. Kita hidup bangunkan bahagian kita daripada keahlian kosong. Kita bina menapak satu persatu. Bahagian kita adalah kubu kuat PAS satu ketika. Sewaktu kita bernama Nilampuri, inilah tempat kelahiran tokoh-tokoh politik PAS. Asri Haji Muda, Dato' Ishak Lutfi, Dato' Wan Hashim dan sebagainya. Kawasan kita ini dulu bukan kubu UMNO, malah Dun Kadok sampai sekarang belum pernah dapat kita tawan. Tetapi bahagian kita sekarang ini adalah antara tunggak UMNO di Kelantan dan dalam negara kita. Ini semua tidak datang dengan sendiri. Kalau tidak ada kecekalan, kalau tidak ada kesetiaan kepada parti, kalau tidak ada keikhlasan dalam perjuangan. Sebab itu bila kita berjuang dalam UMNO, yang penting kita kena sentiasa memperbaharui dan memperingatkan, adakah kita berada pada landasan agama? Adakah kita berada pada landasan memperjuangkan suara rakyat? Suara rakyat bukan hanya soal KWSP.
Suara rakyat bukan hanya soal moratorium. Banyak lagi perkara lain soal rakyat. Soal gelandangan, gelandangan itu Melayu. Soal penjajah, penjajah itu Melayu. Gelandangan tak ada akaun moratorium. Dia tak ada KWSP. Penjajah tak ada moratorium. Dia tidak ada KWSP. Petani nelayan tidak ada KWSP. Peneroka Ferda, orang-orang miskin, miskin-miskin bandar, penghuni-penghuni rumah-rumah PBR, anak-anak kita yang berada di universiti, para mahasiswa, dia tidak ada moratorium, dia tidak ada KWSP. Tapi jangan salah tafsir. Saya menyokong gesaan kita soal moratorium dan KWSP. Kita berusaha sedaya mungkin. Tapi tak boleh dua perkara ini nak dijadikan satu alasan dan sebab untuk kita nak berpecah belah. Terus perjuangkan moratorium, terus perjuangkan KWSP. Tetapi kuasa di tangan, jangan kokok berderai-derai, ekor bergeluman dengan tahi. Jangan jadi kejar-kejar tak dapat, jangan jadi kendong jatuh berciciran. Kuasa yang kita terlepas nak mendapatkan balik adalah dengan keringat dan air mata. Bagaimana kita bermusyawarah dan berunding daripada di lembah Kelang naik ke bukit di Janda Baik. Daripada berunding hanya sesama UMNO, kita duduk dengan PAS berbincang bagaimana untuk kita menjatuhkan DAP, bagaimana kita nak menamatkan pemerintahan Pakatan Harapan, sehingga kita membuat ketetapan, ketepikan sentimen lama, ketepikan pergaduhan lama, ketepikan kita tidak pernah minta pun jawatan Perdana Menteri untuk diberikan kepada parti kita. Atas nama Muafakat Nasional, UMNO dan PAS berada 43 kursi campur 18. Antara yang paling besar dalam gagasan nak membentuk kerajaan Perikatan Nasional. UMNO dan PAS bukan saja tak minta jawatan Perdana Menteri, malah Presiden PAS dan Presiden UMNO membuat kenyataan bahawasanya tak perlu dia berada dalam kabinet sekalipun. Maka apakah yang mendorong kita pada ketika itu? Ialah kita nak memperkasakan penyatuan. Daripada berpecah, kalau kita dulu jatuh kerana berpecah, maka penawar yang akan mengembalikan kekuatan kita tidak ada dua, tidak ada tiga. Jawapannya hanya satu. Kalau kita jatuh kerana berpecah, kita akan hanya bangkit kalau kita bersatu padu. Langkah pertama kita ambil, ketepikan sentimen kemarahan kita pada PAS. Di Kelantan tak boleh terima, di Terengganu tak boleh terima, pemimpin nasional pun banyak yang tak boleh terima. Bukan dulu, sampai ke hari ini masih terdengar lagi suara tidak boleh menerima PAS. Tapi majoriti kita membuat ketetapan UMNO dan PAS perlu bergabung. Bukan untuk UMNO, bukan untuk PAS, tetapi ini kerana dua parti yang mendukung roh dan semangat perjuangan yang sama. Ketepikan perbezaan, ambil persamaan. Dan setelah kita bentuk Muafakat Nasional, saya menjelajah segenap pelosok negara. Saya menjadi urus dia berbelas-belas pilihan raya kecil. Saya menjadi pengarah pilihan raya, menjadi penyelia pilihan raya dan berbagai-bagai. Ke hulu ke hilir, siang dan malam bersama dengan PAS. Bukan semuanya lendik, bukan semuanya mudah, bukan semuanya makan siku, bukan semuanya tak sensitif, tetapi ketepikan perkara-perkara kecil. UMNO dan PAS sesungguhnya tak mampu untuk berpecah lagi kalau kita sayang pada perjuangan agama, bangsa dan negara. Saya tahu ada pemimpin-pemimpin kanan membawa usul tendang PAS. Saya tahu ada sahabat-sahabat yang memberikan ultimatum kepada PAS, nak MN ke nak PN. Itu bukan cara dan itu bukan gayanya kita nak membentuk kekuatan. Sesagung PAS menghubungi saya, menyebut rasa terkecil hati mereka dengan macam ultimatum yang disebutkan oleh kita. Adat bersahabat, bahasa dijaga, tutur kata kena jaga.
Kalau kita lunak berbahasa, tutur kata dijaga. Kalau kita masyarakat, kita akrab. Bukan bermakna saya pro PAS. Saya akui. Saya dengan Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan mempunyai working chemistry yang baik. Bukan saja kerana kita sama Kelantan. Bukan saja kerana sama-sama mengendalikan bola sepak dulu. Tetapi kerana sama-sama berpegang pada prinsip mendukung apa yang diperintahkan oleh ketua yang melantik kita. Saya dilantik oleh Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi. Ada orang kata saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya katakan bukan keputusan parti. Cuma bezanya kadang-kala benda diputuskan oleh parti, semua berdiam tak nak bercakap. Bila Setiausaha Agung sebut, orang kata saya lah yang mendahului presiden. Sebagai contoh, bila saya bercakap tentang Grand Coalition, saya nak jelaskan pada hari ini, buat pertama kali saya terbuka. Isu Grand Coalition diputuskan bersama oleh UMNO dan PAS dalam mesyuarat jawatan kuasa pemandu, bukan sekali, bukan dua kali. Iaitu untuk Semenanjung kita kena kuatkan politik di bawah dokongan muafakat nasional. Dan muafakat nasional itu harus didokongi dulu oleh UMNO dan PAS. Dan selepas itu, oleh kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional, kita yang putuskan jemput bersatu masuk dalam muafakat nasional. Saya tukang draft surat, Presiden tukang sign, saya yang bawa surat kepada Haji Hadi. Kita menjemput kerana keputusan parti waktu itu tak cukup dengan UMNO dan PAS. Kita mesti gabungkan ketiga-tiga parti. Untuk Semenanjung, MN. Untuk Sarawak diputuskan kita mendukung bekas anggota Barisan Nasional, GPS. Untuk Sarawak kita kata buat satu lagi gabungan, namanya dulu GBS, ditukar kepada GRS. Gabungan GRS, GPS dan MN asalnya membentuk Grand Design. Ini bukan idea Anwar Musa. Idea ini bukan baru. Ahli biro politik tahu. Ahli jawatan kuasa muafakat nasional tahu. Tapi bila saya sebut, kononnya saya mendahului.